Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan semua hadir pada kelas AB Safety Passport Keselamatan. Jadi teman-teman, kita sebagai warga kerja TP ni kena ada pada tim penguasaan untuk pasport kita lah kan. Jadi sebabnya bila kita nak masuk tapak tu, kita kena ada pasport pun boleh masuk dengan CIDB. Nanti saya akan terangkan bagaimana kita akan masuk dalam proses ke CIDB. Okey, untuk sebelum kita mulakan kelas tu, saya perkenalkan diri saya lah ya. Untuk makluman, saya perkenalkan diri saya lah. Okey, nama saya Rahmi. Okey, nama saya Okey, untuk makluman, saya baru lagi bersara daripada Negara Nasional Berat. Okey, saya baru lagi bersara dan tugas terakhir saya di BN sebagai operasional. Operation untuk 4 daerah di Pahang. Saya jadi 4 daerah. Operation lah. Operation maksudnya daripada 33 kb sampai ke LB lah. Ini tanggungjawab saya 4 daerah di Pahang Barat lah. Saya jaga Tentong, Raut, Kuala Lupis dan Cameron Thailand. Kemudian saya bersara lah untuk diri lah daripada DAB sebagai operation untuk 4 daerah. Okey, yang pertama yang kedua sekali lagi lah terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi latar belakang saya mula-mula saya berkhidmat di Penang, Power Station Penang, lebih kurang 3 tahun di Power Station. Kemudian Power Station tutup. Power Station tutup apabila kerja-kerja kabel siap daripada seberang ke pulau. Bila siap kerja-kerja kabel tersebut, Power Station tu ditutup. Kemudian untuk tuan-tuan, apabila ada satu berlaku gangguan bekalan di Jambatan Pulau Pinang, 4 kabel kita habis satu pulau tiada bekalan elektrik. So dia set up balik power station. Power station Kelugur. Dia satu set Kelugur lah. Dia set up balik untuk cover island punya supply. Kemudian untuk maklumat tuan-tuan, siapa yang daripada Penang tahu kan sekali TB tengah buat melalui Jambatan Pulau Pinang tepi tu, tower tu sebanyak 27 tower dan tengah dia tengah dah tarik siap aja tak syariat ni. Alhamdulillah lah. Dia punya sistem tu Pak Penang dia more than 1,200 megawatt lah. Jadi kemungkinan power station yang ada sekarang ni mungkin jadi standby lah. Okay. Kemudian apabila saya tukar tu, saya join distribution lah. Kemudian saya ditukarkan di negeri Pahang. Pada situ sampai saya bersara lah. Saya buat distribution lah, management, operation dan lah. Daripada MB sampai 33 kb semua saya masuk. Distribution tu boleh dikatakan semua unit dan section saya dah masuk lah, dah lalui lah. Yeah. Itu sudah sedikit main latar belakang saya. Okey, jadi tuan-tuan boleh bagi latar belakang tuan-tuan lah. Jadi daripada kita bagi nama, tuan-tuan bagi nama station, boleh kan? Station, kemudian unit, dan khidmat pengalaman. Kalau ada pakaian lain. Okey, boleh kan? Simple-simple je. Okey, kita mulakan apa yang ada dalam ni. Muhammad Ali. Saya Muhammad Ali Hasan dari Sibut KB. Sibut. Okey, Lesen Wisma Jaya. Berkhidmat dalam 10 tahun. 10 tahun. Baru lagi. 10 tahun baru lagi. Naik tu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita santai je. Okey, Amirul Syafiq. Siapa duduk? Amirul Syafiq ya. Ucuk. Jadi
Mantap. Edi 11, Edi 33, Edi 11. 5 tahun. Oh, kalau tu dah macam-macam lah makan. Okey, seterusnya Muhammad Faizal. Pasti? Okey. Satu ofis. Bos tak datang lagi. Tinggi ni. Ya, bos. Ya, bos tak datang lagi. Servis 11 Edi simple. 35. Servis. Berapa lama? 10 tahun. Kamu satu pes ke? Bos. Okey, seterusnya Muhammad Firdaus. Okey. Silakan. Sikit. Tujuh tahun. Anak buah Hamid ni. Hamid karaoke. Ada juga anak buah dah sini. Okey, seterusnya Nur. Okey. Selamat pagi. Saya Muhammad Siti Hasan. Ini 14 tahun. Lama, satu unit lah. Kering ofis. Ruang datang. Tak boleh sampai. Okey, seterusnya Samsul. Okey. Tahun. Apa tu? Kaya. Okey, seterusnya Izal Izwan. Okey ya. Kita lagi kan. Assalamualaikum, saya Izwan Muhammad daripada stesen Subang Jaya di 11 kb. Ini Subang Jaya. Subang Jaya. Okey okey. Okey. Berkhidmat 18 tahun. AD ni dia punya masalah negara dia barang tak? Betul. Masalah negara AD barang tak? projek kerja sendiri tak salah. Sifat dia. Kita ada CCTV kat atas tu. CCTV ada. Tuan cakap tak apa, tak dengar. CCTV ada. Okey, silakan. Okey, seterusnya Fazlul Hakim. Ya. Nama. Oh, tengok dia pilih relax. Bukan kat office, kat Kilsas, okey? Nama? Okey. Tengok. Subang Jaya. Servis 4 tahun. 4 tahun. Sama ni. Satu unit. Ya, satu bos ni. Bos tak datang lagi, bos. Bos tak datang kan? Bos nak lihat ni. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Syafiq Afendi. Okey, silakan. Ya, Syafiq. Saya Syafiq Afendi yang Habibie. Ini 18. Okey. Ini servis. Jadi servis juga. Servis Servis 18. 18 tahun. Oh, ini apa aku suruh makan ni? Sekali benda dah makan. Okey, terima kasih. Seterusnya Hafiz Mustafa. Ya, silakan. Talindela. Okey. Oh, tahun dah? 9 tahun? Oh, lagi lautan. Edi 11. Edi 11. Edi 11 tadi kan? Kita campur dengan LB. Sekarang mula sampai siap. Ada kat tapak lah ni. Buat kat tapak lah ni. Oh, buat tapak lah. Okey, alright. Terima kasih. Seterusnya Abdul Hafiz. Tahu tu ya? Okey, Muhammad Khairul Anwar. Khairul Anwar. Okey. Tiga. Okey. Hotel. Nak video lah. Okey, seterusnya Muhammad Nazri. Tengok. Salam.
Putrajaya. Kertajaya. Kertajaya. Oh, okey. Taifan lah. Taifan lain ni. Okey, okey. Ini di sebelah. Satu lori ni. Aku ada tak satu lori? Servis berapa tahun dah? 15 tahun. Oh, macam makanan. Terusnya Nur Afdal. Saya. Okey, silakan. Daripada stesen PJ. Sama. Bos saya, bos saya. Jadi okey, terima kasih. Okey, seterusnya ya, tuan, silakan. Silakan diri. Tiga puluh satu tahun. Oh, abang kita, abang paling. Abang long kita. 31 tahun. Edi. Okey. 31 tahun kan? Kita sebab. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada jumpa. Okey, bulan. Ini bongsu kita. Tadi ada 4 bulan, 4 tahun. Ada lagi bongsu kita. Okey, tuannya Syed Muhammad. Okey, Pak. Oh, sama ni ada pakai ni. Pakai tadi. 3 4 9 okey. Segi berapa? 13 tahun. Okey, 13 tahun. Sini 18 tahun. Okey, siapa? Silakan. Assalamualaikum, pagi. Saya Muhammad Hafiz dari AD 33 Division. Berasal dari Mana? berkhidmat selama 17. Okey, buat belakang sekali. Nama Syahidah Syahid, stesen di Tepung, unit Civil ADKL. ADKL, Civil ADKL. Okey, Khidmat 5 tahun. 5 tahun. Okey, terima kasih buat. Okey terima kasih kepada tuan-tuan semua kerana dapat hadir ke kelas pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Ada abang long kita telah berkhidmat 31 tahun asal Karau di Tenaga Nasional Hal. Okey, sebelum saya mulakan kelas, saya nak tanya sikit lah. Abang-abang kita, adik-adik kita ada yang lama ada. Saya nak tanya satu je kepada tuan-tuan semua. Okey, kita di TMB, kita niaga apa? TMB niaga apa? Kita bisnes apa? Bisnes tenaga elektrik. Lain daripada tu ada? Solar. Okey, saya nak tanya, semua biasa dapat bil elektrik? Bil elektrik biasa dapat semua? Okey, bil elektrik biasa dapat semua kan? Okey, harga satu unit berapa? Tuan-tuan kerja jual elektrik, satu unit elektrik harga sen? Selalu tengok bil kelas sekalian. Tengok dia. Sekiranya kalau customer tanya tuan-tuan, bil elektrik sekarang satu unit sen? Kena tengok ni. 200 unit pertama. 200 unit pertama. 2 unit pertama. Betul. Itu untuk single pay ke? Single pay? Kita bagi single pay dulu. Rumah kita lah. Ada rumah 3 phase kan? Ada rumah 3 phase? Kalau banglo, tipis kan? Rumah kita. Okey, yang kedua, dalam telefon ada WhatsApp TMB. Ada main TMB tak? Dalam telefon ada main TMB. Boleh tengok kan? Ada install main TMB. Ada kan? Okey, 200 pertama. So next 201.
300 berapa? 0.4. Okey, next 300 ke 0.5 516. 516. Okey, next 600 ke 900 546. 0.546. 900 above 0.5. 571. Ni sekurangnya kita elektrik kita kena tahu lah elektrik kita tak. Sebab ini adalah punca pendapatan tuan-tuan, betul? Ha? Kita punya pendapatan kita kalau middle persen income ada kan? Betul? Ha, ini contoh-contoh kita punya orang kata teori yang kita orang kata TMB perlu untuk kita sebagai tenaga nasional negara. Ini kalau saya jumpa lah, saya okey ya? Jadi kita di tenaga nasional kita berniaga pada teori elektrik. Biasa tengok bil elektrik kat bawah je kan? Kemudian yang paling sering tengok apa? ESS. Yang kat bawah. Bila bulan ni. Betul? ESS wajib kan? Okey. Okey, sekali lagi saya tekan terima kasih kepada tuan-tuan sebelum kita mulakan kelas. Okey, ada lagi rakan-rakan kita yang tak ada, seorang dua lagi tak ada ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Patut kita 25 orang. Okey. Tanya nak bagi tuan-tuan ya, kebanyakan dalam ni AD ya. AD lah, AD dengan civil. Kalau AD ni rumah tangga dia barang lah. Barang nak order, barang emergency ke apa ke, barang dia orang lah. Sebab kita punya projek. Kalau bila CPP dah dapat barang pula tergendala ya. Karena. Kemudian yang kedua, tuan-tuan ni banyak bekerja dengan kontraktor, betul? Kontraktor ditapak. Apabila kerja-kerja kontraktor ditapak, kita kena betul-betul kata safety kita kena jagalah ya. Daripada segi skop keselamatan kita. Di mana kita sedia maklum sekarang ni beberapa pemandangan yang berlaku ya, telah berlaku. Yang terbaru pemandangan di mana? Di mana? Era. Pemandangan dia? Kuwait. Patut pijak. SDD di Langgar. Enten. Air keluar. Oh. Air yang keluar dari pipe tu. Jatuh. Okay, yang kemenangan pada CP, tuan-tuan ni semua siapa yang dah ada QP? Siapa ada CP? CP. QP 11, 33, 11. Abang kita ada CP 13. Yang lain belum ada. Siapa yang belum ada CP? CP, QP belum. Siapa yang dah ada tanya lah. Siapa yang belum ada tu nanti kena ambil 4 khusus kan? Kena ambil TNSM, kena ambil TSP okey, kena masuk. Kena ambil CPR, kemudian power system. Bila ada 4 tu boleh masuk QP lah. QP test dengan TBU je. Sama ada Balik Nawar atau di sini. Untuk ambil QP 1 KB, 11 atau 3 TBU. So siapa yang ada kartu ambil 11. Siapa yang ada 11 boleh ambil 3 lah untuk QP. Boleh kan? Kan syarat-syarat kena ada komputer juga dan sebagainya kan? Betul, syarat-syarat terbaru kena ada komputer. Kalau engineer kena ada DIY ke apa dan sebagainya. Future masing-masing lah. Okey, kita mulakan kelas kita. Okay, kelas ni kalau santai je lah. Tuan-tuan kalau ada nak tanya on the spot nak dengar apa-apa safety itu boleh tanya terus tak ada. Bukan tuan-tuan jaga kontraktor ada NTSP kan? Tuan-tuan kena ada TSP. Kita kena ada TSP, kalau kontraktor kena ada NTSP. Jadi salah satu tanggungjawab kita kena jaga keselamatan termasuk kontraktor dan kita. Ya. Kontraktor ada TSP, kita kena ada kontraktor dan TSP, kita kena ada TSP. Ya. Nanti untuk makluman juga kita punya TSP nanti tuan-tuan boleh buat terus kan. Nanti saya akan bagi QR. Tuan-tuan buat terus, hantar terus. Kemudian dalam masa bulan tu boleh ambil dekat one stop center dekat bawah tu nanti kita punya pasport. Sekarang advance kita cepat. Kita boleh online terus. Nanti saya bagi QR, tuan-tuan buat terus. Ambil gambar kat sini boleh. Ambil gambar, kartu dan sebagainya. Background ni kita boleh dia. Okay, kita mulakan kelas kita.
keselamatan TAB. Okey, pertama ada stage 1 LSR. Semua faham LSR? LSR ni boleh diambil tindakan kepada kita sekiranya berlaku kemalangan, betul? Tapi kalau tuan-tuan PCP nanti berhati-hatilah untuk ni kan kemalangan di Terengganu. Biasa dengar kemalangan kat Terengganu? Kena flashover kan? Okey, TAB Terengganu tu kena flashover, dia kena ambil isi cover dia, tampal pada tangan dia. Dia take degree take degree. Take degree maknanya kalau dia katakan kita punya isi-isi ni masak macam yang boleh. Jadi macam yang boleh. Sepanjang saya timbang ketahui banyaklah kes kemalangan ya. Jadi kes kemalangan yang berlaku pada kita punya CP, competent person. UP, CP itu kena berhati-hatilah. Sepatutnya ketika ujian dibantu oleh AP. Kena AP yang buat ujian, tak apa, kena AP yang buat. Silakan. Saya kelas tak jumpa Jangan buat. Okey ya. Jadi sebagai orang kompeten, apabila kita hujan tu patut dia pakai AP, patut dia AP lah kena buat. So bila jadi satu festival, contoh kena orang LSR. LSR ni kita punya life saving rules ni memang tak ada maaf. Kalau berlaku kemalangan, disebabkan kita tidak buat dia punya prosedur dia, kita akan diambil tindakan. Dia biasanya kalau kereta macam ni dia akan bagi kat kuning, bisa dengar kat kuning, bisa dengar kat merah. Kalau kat merah tu saya rasa masuk jangan kuasa kat merah. Kalau kat merah ni memang penalise dia ada maaf lah. Terima kasih. Saya rasa masuk jangan kuasa kat merah. Bila punca dia terus kat merah saya tu menyebabkan kematian pada anggota kereta. Bila menyebabkan kematian pada anggota kereta, chief tu kena dia. Jadi berhati-hati. Okey, kita pergi mana pertama? Peraturan dalam kaitan ini paling penting lah. Okey, pertamanya pengenalan SR ni, itu SR dan peraturan memastikan sebagai aktiviti jalankan dengan selamat dan juga peraturan pertama berkaitan dengan kerja elektrik. Yang mana berkaitan dengan kerja elektrik boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Bukan saja di tempat kerja, di rumah. Kalau teman tengok statistik kemalangan paling banyak sekali LV. LV yang paling banyak sekali kemalangan statistik Suruhanjaya Tenaga. LV ni dia kalau kena macam ni lah kita, tubuh badan kita dia ada masuk ada keluar. Itu macam tu lah. Padahal nyawa tak ada. Meninggal. Okey. Seterusnya dalam merasa potensi mendapatkan ekspresi dan pembohongan. Ini contoh yang di Terengganu lah. Kemudian LSR ditekan untuk mereka seperti LV dan masyarakat. Ketiga, bahan LSR akan diambil tindakan serius termasuk menawarkan kontrak. Ini ya. Jadi kita pergi lebih detail nanti. LSR itu pentinglah untuk tuan-tuan. Tuan-tuan ni jaga kontraktor, bukan kontraktor saja, orang awam kan. Kontraktor, tuan-tuan jaga kontraktor tertakluk pada orang awam. Bila kita contoh lay kabel ke, dirikan tiang tu, bila berlaku hujan dan sebagainya, tinggal apa? Lalu suku lalu, Y16 lalu 7 hangus. Dari 18 ke 6 masing-masing. Tinggal kawan tu. Okey, seterusnya untuk pelihara menginau pekerja dengan harapan agar mereka dapat pergi, dapat pulang dan ke rumah dengan selamat. Pergi dan pulang. Okey, sekali lagi siapa yang belum buat iPad itu buat iPad. Nanti nanti kita tengok. Kemudian untuk meningkatkan prestasi keselamatan TAB secara keseluruhan ini paling penting lah. Kita punya prestasi keselamatan paling penting. Kita bekerja kontraktor dan untuk orang awam. Bisa dengar AKI, bisa pergi dengan AKI. Akta Keselamatan Elektrik distribution. Kita distribution dia. Kalau yang apa ni transmission lain, generation lain. Dia punya akta Keselamatan Elektrik. Okey, semua punya TAB dengan sini. Siapa yang perlu masuk LSR, semua punya TAB kontraktor yang bekerja premis TAB. Kemudian sepanjang masa lah sekiranya kita berada di kawasan kerja. Kita ada PTW kan? P apa? Permit khas. Permit khas berapa lama? 6 bulan. Asset yang keluar kan? Permit khas tu asset lah. Tapi masa terima semua cukup. Dah pergi kat tabuk angus. Dia macam mula-mula dapat kerja lah. Masa dapat kerja tu, mesin tu ada, alat ni ada, alat tu ada. Tapi bila pergi kat site, angus. Tuan kena pastikan lah. Nanti kita pergi detail lagi. Okey, ini yang paling penting lah. Kita punya life saving rules. Peraturan pertama, asingkan dan uji sebelum seterusnya.
Dia pakai cash tu apa ni semasa dengan tulisan dan wajib ada permit dia yang sah. Tiga ni lah yang penting ni. Kalau tak ada ni bypass. So yang di Terengganu tu mungkin dia permit tak ada lagi. Kadang-kadang tuan-tuan ni berhati-hati lah kalau kita sebenarnya kalau buat tu jangan buat kan. Dulu bisa dengar kan itu orang meninggal, jointer kena apa ni day trade dan sebagainya. So kalau rasa kita sebagai CP, kerja-kerja sepatutnya dibuat AP, pastikan dia dibuat AP. Pastikanlah dengan orang kata kita pergi orang kata 1000 tempat-tempat dia tu. Okey, nota ada dalam telefon doktor lah, kalau tak tengok nota dekat saya lah. Okey, sebenarnya penting kan, gunakan kelengkapan perlindungan diri, kopi, kemudian dilarang menggunakan telefon. Telefon ni salah satu sekarang ni habit kan. Kalau saya tak pegang telefon, tak sah kan. Bangun tidur cek telefon dulu kan. Itu kata sunat makan. Dia mula-mula bangun tidur cek telefon, dilarang semasa memandu kan. Kemudian dapatkan kebenaran sebelum memasuki ruang kurung, kemudian awas, kemudian bebas ya, daripada dia lah. Itu maklumat kalau kita ya, bukan dia ustaz dia tak related dengan nyamuk kerana dia tak hapus. Satu tuan-tuan untuk maklumat kalau kita bekerja di TSP ni kita kena hati-hati lah dalam kes-kes tertentu kalau kena lockdown, kena apa tu, kena yang terkait dengan data tu kena berhati-hati ya. Okey, seterusnya peraturan-peraturan kamu yang ini tadi lah maksud dia tadi ya. Yang ni tadi, ini yang kamu tadi, kemudian yang sama tadi, kemudian yang abang kita tanya tadi dia akan pergi kat sini lah. Dia punya skuter tu dia tak ni kepada nyamuk kepada sekretari. Okey, kesan gagal memberikan strategi terus dalam undang-undang seniority akan membolehkan tindakan yang itu masuk ke mahkamah perkhidmatan. Ingat LSR ni memang dia ada maaf lah. Benda itu boleh berpunca menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa pada anggota kerja dan juga kontraktor dan juga pengguna. Kita kena hati-hati betul lah benda itu kita kena pastikan patuh. Okey, kalau masa saya mengajar ni, siapa nak tanya boleh tanya. Terus sebab tanya tak apa. Okey, sebelumnya anggota kerja gagal menyelesaikan melibatkan tindakan sesuai ini ya. Ada kes-kes kita ada dalam kita punya syarikat, ada yang dalam tindakan. Dan kes yang terbaru dulu di KL mana? Yang kena beri kontraktor tu yang meninggal. Ada kan? Di mana tu? Tepung. Ke Tepung. Kat mana? Mana? Dia kena kontraktor, kena pada kontraktor kan? Bila dia dipegang transformer tu meninggal. Flashover. Di mana? 11 kV punya. 11 kV tu. Kan dia pergi sentuh pada kita punya bushing transformer tu belum on supply lagi dia pergi pegang meninggal kan? Ya. Di mana tu? KL Pusat. KL Pusat. KL Pusat lah. Ya. Kadang-kadang baru benda tu yalah, siapa yang jadi kontraktor tu kena ada tu botox kan. You jangan tu botox jangan miss lah. Sebelum OIP masuk, orang pembenaran masuk jangan pergi usik, jangan pergi pegang. Benda tu tak disahkan. Kenapa? Tunggu permit ada kan. Satu botox yang bila-bila kita buat tu ambil gambar, ada timestamp lah sekarang. Okey, hantar. Tak tahulah tuan-tuan, kena betul lah gambar betul kita ada kat site. Siapa-siapa kat situ, IP dia, tasmin dia. Tasmin kena ada kan? Untuk makluman tasmin kena ada kat tapak setiap masa kan? Masa ambil permit tu tasmin, saya berjanji akan berada di tapak. Dia tengok tasmin apa? Dia sepatutnya dibuktikan mati. Yes. Tapi tahu kasai itu dia dah bagi arahan sama mereka mesti kerja. Jadi kebetulan tu yang dia nak off tu tak dibuktikan mati tu. Ya, tak buat lah. Kontraktor pun sepatutnya dia kena ada tool lah. Yang desahkan benda ni betul-betul mati. Betul tu tak cuma yang sign. Yes. Dia betul lah, kena buktikan lah. Dibuktikan mati lah. Bagi satu, yalah, betul dekat lah. Bila dia buka yang tweet tu dia dah pegang dekat ST tu. Mantung lagi. Ya, itu takut. Tapi kita pun tak tahu perkara yang sebenar tu. Masa dia cesat, saya dekat Islam. Masa yang orang sebelum tu saya dengar. Ya, Ya, kontraktor tu. tahu. Orang Sabah. Ya. 26 ke 26. Muda lagi. Mudah lagi.
Sekali lagi satu saya nak maklum sebelum saya lupa, pada siapa-siapa yang ada kontraktor tu dia ada equipment kan. Tuan-tuan, dia punya equipment tu kalau boleh buat calibration lah. Tolong tengok equipment pada kontraktor tu ada tak calibration yang diluluskan oleh Siri. Siapa yang jaga kontraktor? Kan kontraktor ada pakai alat kan. Test sana, test sini. Kadang-kadang tuan-tuan kena proof lah kalau dia betul-betul ada calibration, minta CJ. Kalau jadi apa-apa kan sekarang kita dia oleh Siri kan. Siri body kita kadang-kadang dia tengok benda tu. Kalau calibration tak ada pada kita punya tools, pastikan kita punya tu adalah kata calibration. Macam kita rumah kita ada calibration kan di sini kan. Contoh meter rumah kita pun ada dia punya calibration. Okey, seterusnya bagi kes anda kerja tidak mematuhi utama, kes ketidakpatuhan, ketidakpatuhan akan dilakukan berikut penyimpanan bapak menggunakan data tertib dan saya tak perlu menyatakan saya yang akan dipatuhi. Ini ada videonya, video oleh kes kemalangan tak pula. Kes kemalangan yang kata gagal mematuhi LSR. Pertama, video tak ada gambar. Okey, pertama ni kematian ada aksiden kontraktor, TMP kontraktor 2012 ini. Sampai sekarang dia berlaku di mana? IMU. Di mana PPU permit given dah habis. Kemudian bila kerja siang, saya baca hasil ahli bahasa kan. Transfer 11 kb, ada dia buat 2 k 5. Kemudian semasa kerja bersih spot tu, tiba-tiba mangsa telah kena. Kadang-kadang bila kerja dah siap, permit dah matang, jangan masuk balik. Kan? Kan ada kat dalam PTW kan, kalau tengok PTW LP, SP warna hijau, warna oranye. Hijau untuk apa? Hijau untuk hutan sederhana. Oranye? Kontraktor? Okey, kontraktor ni dia dari LP sampai 23 guna merah. Kan? PTW. Kalau tuan-tuan ada rezeki esok nanti, kalau nak ambil UP nanti, kalau kelas dengan saya di NSM, saya lagi lah. Kelas ke pagi ya. Untuk NSM kelas pagi kita akan lebih mendalam tentang AKI dan juga API nanti. Kalau ada rezeki nanti minta lah. Untuk UP seperti yang ni, kalau ada rezeki jumpa saya lagi. Pasti kelas tu semua sini saya malam. Okey, seterusnya tengok dia ni. Ini berlaku di BCD lah. Siapa yang nak kerja tadi? AD BCD. AD ni lah. Okey, dia berlaku pada 2K5. 2K5 accident location dekat apa ni, Corasta punya ni. Kalau tuan-tuan biasa pergi dekat bidang Kota dekat Corasta. Ada Corasta. Ini breaker 11 lah. Dalam kita punya main breaker ni semua breaker lah. Satu breaker banyak punya breaker. Dia berlaku di sini. Jadi dia main busbar charter was partially open after accident. Ingat kita dalam biasa tengok kan yang kuning dengan merah tu. Siapa tengok BCB vacuum circuit breaker tu ada warna merah, ada warna kuning kan. Kuning sikit, kuning tu yang tiga pecahan kita, yang warna kuning tu. Yang merah tu busbar pada panel tu. Dalam sistem tu ada DC dengan AC, betul? DC, AC. Siapa yang ada experience dengan breaker 11 ni, dia ada AC, DC. So dalam tu gunakan AC ataupun DC. Satu je yang motor semua DC, betul? Motor relay DC kan, yang perlu maintenance dia tahu lah. So dalam brake yang mana pakai AC? Tuan-tuan dalam semua ni DC, cuma satu je AC. Kita je guna AC, lain semua DC. Protection DC paling penting. Kalau DC fail, kalau DC fail, RCC memang akan call terus AP, tolong pergi tengok dekat sana. Okey, masa zaman saya tu kerja, DC fail, satu PMU total. Meletup, satu PMU, meletup sebab DC fail. DC 110 fail. Bila kontraktor pobrik, kena kabel, dia tak return balik ke kita punya PMU, hangus. Satu PMU total. Saya order genset 100 lebih. Experience saya kerja lah. Order genset 100 lebih. Genset murah kan? Sebiji 10,000 je. Biar kita sekarang pun kalau boleh kerja-kerja kita kurangkan genset, betul? Kalau boleh nak reduce genset. Kalau boleh notice lah, nak demand. Itu dah bajet dah habis. Ada dah habis bajet? Faham Jadi bila total breakdown masa kerja tu, kena order genset lah. Kan ada kes yang di Tubuh Baru dulu, yang satu PPU 33 kb, 200 lebih genset, 200 lebih. Penuh ada hajaran. Jadi kos genset tu boleh katakan murah begitu. Okey, ini mangsa ini sebenarnya dia pergi cuci ya. Bila dah kerja dah siap, dia pergi
Lap dibuka tu kena yang live. Dia sikit okey lagi. Bila dia buka yang merah tu pergi lap. Sebab tu penting. Kita kena yes. Tak lock. Lepas tu tak diberitahu. You kerja dah siap. Jangan pergi lagi. Jangan masuk. Yes. Kalau permit dah batal lagi lah. Tak boleh masuk. Ingat media tu simple je. Bila kata pergi lah bersih sat. Bila bersih, dia punya knowledge tu tak tahu. Yang pasbar tu, bayangkanlah tuan-tuan pegang. Kalau pegang 11 KB. Pasbar tu. Banyak kes dalam DB yang di hitam-hitam tu juga. Aktif terpegang 11 KB. 3 hari habis. Umur 32. Macam tu juga. Jadi kena hati-hatilah. 11 KB kena jadi macam air golek lah. Okey, seterusnya ialah mangsa ya. Yang mangsa yang di masa tugas tu di Kuantan. Dia buka pada panel belakang ni. Panel belakang tu ada kabel kan? Ada kabel tu Malaysia kan? Dia tu dipegang. Bila pegang tu macam tu juga lah. Dia meninggal juga lah bila dia pegang tu. Flashover, dia lari keluar. Badan dia panas. Dia ambil ke hospital, meninggal. Okay. Kita 11 kini ni macam kena ayam dia. Flashover dia berada sangat ni. Buat kalau tengok kalau yang kena dia diri tu isi dia sentiasa berair sepanjang ayat. Ya, bila kena. Tapi kalau kena 11 kb tu, air bisa dia sebab isi dia punya nerve tu dah mati. Dia punya saraf-saraf itu dah mati. Dia kena terpaksa kain tu, yang kain baru kain. Ada tak satu yang macam komen yang di luar, dia punya tangan ni kena pakai glove. Sebab dia kena flash over dua-dua tangan, dia kena pakai glove. Berat sebab tangan tu akan berair. Sentiasa berair sepanjang ayat. Ya, betul perlu. Air bisa tu, macam kita lah kena air bisa kan bisa dengar kan? Air bisa tu yang akan sentiasa keluar sepanjang ayat. Jadilah kena flash over tu. Kita kaitan lagi dengan okey, seterusnya ni salah. Okey, inisiatif 2 tadi inisiatif pertama LSA, yang kedua KSC, iaitu safety culture. Culture kita budaya lah. Budaya kita kita break pukul 10 Ada yang nak minum, ada yang belum minum lagi? Dia tadi semua dulu. Dia biasanya orang admin ni dia minum 10 kali sehari. Kalau pasal minum, pasal makan, pagi minum, minum, kali minum. Dulu kerja kecil je, sekarang boroi. Siapa yang lebih above 5 years tu, dia katakan macam tu lah. Dulu masa kerja, alamak kecil je dia. Tinggal pun masih 28, sekarang tinggal 38. Apa lah? Jadi bagi ibuhan banyak lah, sihat kan? Okey, yang ni safety culture. Okey, culture kita pertama tenaga pengenalan pada ni. Yang kita adalah inisiatif dengan budaya keselamatan. Maksudnya menekankan tanggungjawab nilai, patuh, tegur dan berhati. Jadi bila kita kerja tu, kita kena nilai lah tempat kerja kita kan. Kalau kerja kita rasa tak selamat, kita nilai lah. Daripada rumah kita datang kerja tadi pun kita dah menilai keselamatan kita kan. Masa bawa motor ni, lalu ke mana, jalan mana, kita dah menilai. Kemudian kita kena patuh. Kemudian tegur ni nasihat kepada rakan-rakan. Kontraktor, kemudian berhati. Kita boleh berhati kepada kontraktor jaga customer yang dengan kita lah. Ya, apa itu TCF, Direktur Menjadikan Teknis Sebuah Tempat Kerja Selamat, Ipat dengan aku. Kemudian semua anggota kerja, anak syarikat dan kontraktor perlu amal. Itu sekian. Kemudian kenapa TSB gunakan budaya keselamatan. Kadang tidak ada maut, pada kemalangan. Dan setiap masa sama ada anda berada di jenis ini atau di mana sahaja. Tak kisahlah, daripada kita bangun tidur tadi sampai kita tidur balik. Betul? Pada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Kena jaga kita punya keprihatinan dan keselamatan. Termasuk keluarga kita sekali lah. Daripada kita. Sebab tu dah saya tambah sikit lah saya bagi kita punya. Kita ni manusia ni, manusia ni dah apa ni? Terim ni? Nanti kalau soalan boleh jawab lah. Tak boleh jawab ni?
Boleh kedai kopi. Nanti kalau makcik-makcik tanya, adik, teknik berapa sekarang ni? Boleh jawab tak? Kalau makcik tanya, gula sekilo berapa, boleh jawab? Tanya Terry tak boleh jawab. Okey, kita punya kreatif kita sebagai manusia. Kita silap sikit lah. Kemudian nenek sikit tuan-tuan. Kita ada otak, kita ada otak, kita ada mata, kita ada mata, otak, mata, mulut. Kita ada hati. Kita punya lalu sekarang ni, kalau mata tengok, pergi mana dulu? Mata tengok, pergi mana dulu? Pergi otak? Kalau pergi otak, Alhamdulillah. Bersih lah tuan-tuan punya tu. Mana ni? Biasanya tuan-tuan tengok pergi mulut dulu. Betul? Mana pergi otak? Bila kita tengok, kita akan pergi ke mulut dulu. Apa motor laju tak bagi signal? Betul? Lagi tadi dah dia kena maki kan? Dia motor signal tak bagi laju lah. Betul? Betul? Kita tak pergi otak. Kalau pergi otak, kita positif. Maka kita kena positif. Betul? Kita tengok ni dah negatif. Betul? Semua saya nak bagi impresi kepada tuan-tuan lah dalam kehidupan kita kalau boleh. Bila kita tengok tu, simpan dulu mulut, kita fikir, dan fikir hati. Okay, insyaAllah aman. Jangan kata tengok tu, kita dah persepsi kita mulut, tengok mulut. Maki macam-macam lah tuan-tuan, saya tahu lah. Itulah lah ayat-ayat yang berbisa-bisa. Ya kan? Satu saya nasihat kepada tuan-tuan, kalau apa-apa berlaku itu kalau boleh, kita positifkan dulu. Okay? Dalam kehidupan kita, kalau tak nak stres, tengok positif dulu. Mungkin orang tu lagi ada hal, mungkin dia ni ada hal. Boleh? Ya? Satu baik. Fikir positif. Kalau kita tengok, kita fikir ini memang lah. Ya? Tengok dia memang. Kalau kita hati lagi bagus, positif lagi tenang. Dengan stres. Kalau kita ni kadang-kadang tengok dia. Okay, alright. Itu sebut sikit lah. Saya bagi yang kata, ada lagi tips nanti saya bagi lah yang ada nanti. Dalam kehidupan kita lah, pakai kata untuk jaga kita punya kehidupan. Kadang-kadang benda tu dah berlaku. Satu kalau boleh, benda dah berlaku jangan simpan, jangan stres, jangan simpatkan. Benda dah berlaku. Kalau benda belum berlaku, kita jadi okey. Benda dah berlaku, kita nak bisik. Betul? Boleh kan? Okey. Seterusnya, tadi kita pergi pada 4 perkara utama tadi, kita menilai keadaan memastikan selamat. Kemudian kita comply, sama ada setiap peraturan, kita ada peraturan PTW sekarang kalau kita kat site kena pamerkan keliling tu yang 2017 tu nampak dekat dinding, dekat lori dan sebagainya. Masuk simbol lah situ gitu kan. Kita simbol pun kena ada kan. Simbol ini landscape. Simbol ini dia landscape dia untuk kerja tu. Kalau simbol dan lain saya tu simbol pun kita tukar. Kena permit apa yang ada tu kita kena tampal. Bagi diri kita lah. Dan seterusnya nampak selamat sila tunggu. Nampak tak selamat itulah. Nampak selamat dan tak selamat ini. Yang satu kita ada cerita ni kalau boleh kita 2 orang lah. Kita 2 orang saling menegur nasihat 25% kan. Nasihat yang kita punya rakan-rakan. Okey, seterusnya tunjukkan sikap lebih berat terhadap keselamatan antara satu sama lain. Jangan orang kata kita dalam rumah kita ni kadang-kadang cuti berbeza sekarang kan. Contoh macam yang berbeza-beza betul. Kadang-kadang bukan aku punya skop kerja, bukan aku punya kerja betul. Abang kita ni lama dia tahu. Jadi kita kena nasihat kata dan terus menegur lah. Image ni, ini dia video dia. Ada video dia, ada video lah. Okey, yang terakhir yang saya ketiga NDSR. Maksud dia dapat dengar, rasa dan selamat. Nampak, dengar, rasa selamat. Nampak, dengar dan kita rasa selamat. Okey, terima kasih lah. Masuk di sini, kalau tuan-tuan bila masuk ke cawang tu, kalau masuk dalam cawang tu jangan masuk terus. Kadang-kadang ada makhluk lain dalam cawang kita, betul? Kadang-kadang masuk dalam cawang, PPU, SSU tu kadang kena bising sikit lah. Bagi makhluk tu sedar dan bangun dan berjalan. Jangan ikut rumah sudah. Kalau ikut rumah kacau. Pergi masuk malam-malam,
Dalam PMU, PPU tu masuk malam-malam, ada ikut ke rumah tu, ya. Hati-hati lah. Ada yang pergi malam-malam, dia siap kerja. Ada kerja shutdown sampai malam kan, ada. Bila buat malam, siang tak boleh pun ada kan. Kadang-kadang shutdown, kalau masuk dalam PMU, PPU tu dia masuk malam. Pukul 12 start kerja, siang tak boleh, jalan sibuk. Siapa yang lebih effort lagi lah, dia buat kerja malam. Kalau kerja siang, kemudian okey, yang apa yang dimasukkan NDSR ni yang terbaru dengan Malaysia baik kita punya MD. Maknanya MDRS, nampak, dengar dan rasa selamat. Untuk dia masuk anggota kerja mestilah menggunakan pakcikal penglihatan dan pendengaran. Nampak, mata, dengar, telinga untuk menilai keadaan kebicaraan atau bersikap kerja untuk memastikan keadaan selamat sebelum kerja itu dimulakan. Jika tidak selamat dengan melakukan kerja, itu pada diri dia. Dia rasa selamat bermaksud bekerja sepenuh peraturan keselamatan dengan sifat perhatian kekurangan apabila sedang tidak selamat. Kita kerja tidak kerana kita korean. Kalau sampai kita dengan kabel ke sisi dengan kita kerja kontraktor segi 2 dan sebagainya melibat kontraktor ni, kita kena pastikan kerja itu selamat baru dimulakan. Kalau permit dah ambil, pergi kat tapak, tiba-tiba hujan, jadi hujan. Hujan nak sekarang mesti hujan yang petang-petang. Kalau hujan tak start kerja kan? Tangguh. Tangguh pun kena dibayar. Kan? Tangguh pun kena dibayar. Selamat, saya tak siap-siap lagi, tak terus-terus. Macam lah. Ya, sebenarnya untuk membela dan memperkasakan nilai budaya keselamatan dalam PMP melalui amaran yang dia. Kita budaya lah. Dari sekarang, bila kita keluar tempat kerja tu, kena rasa budaya selamat lah. Budaya selamat pada diri kita, kontraktor dan juga kawan-kawan. Persekitaran kita. Dia untuk menjadikan PMP sebuah Malaysia selamat, dia meningkatkan pemaparan antara peraturan keselamatan dapat kembangan yang seimbang. Kalau boleh, ada aksiden lah. Sekarang ni, ada saja kemalangan baru di Melaka dengan orang awam kan. Di Melaka dengan orang awam. Lagi di mana yang baru-baru ni? Kena Perak. Tapi ialah kena pada orang awam. Dari segi pasangan kita tu kena pastikan selamatlah. Siapa-siapa yang jaga lay kabel. Macam 11 kb ada unit kabel. Lay kabel lah. Lay kabel lah. Kabel ni masa COVID tu macam-macam razana jumpa dalam kan. Paling penting lah, kerana letak air kena telefon dengan hati-hati lah. Benda-benda dalam yang punya kerja dari segi kabel ni dalam dia 1 latch meter kan. Satu slab tu 1 meter. Dia kena 1.2 sampai hilang slab. Kadang-kadang slab separuh pun ada, naik jalan juga. Pada tuan-tuan lah. Pastikan orang katakan bila kita letak juga. SDD. Sekarang ni kalau bandar raya semua SDD lah. Kita mau dah kuih-kuih ni. Space ni dia tak nak semua SDD. Murah je 400 meter kan. 400 meter murah. 400 meter SDD. Kena 1 kilo. Biasanya antara bandar raya kursi-kursi tu tak dibenarkan kita buat apa ni space kuih kan. Okey, sebenarnya sesuai dia peringkat tinggi. Pertama kita belajar. Kita capai, kita kisah. Maksudnya, kita kena kisah. Kita kisah kita NDSR tadi. Kita punya dari NDSR kita tadi nampak, dengar dan juga rasa selamat. Pertama, mengenai komunikasi dan promosi. Dan kita ada latihan sedaran. Ini yang terbaru untuk juga. Dan perundingan dan penyertaan ini biasanya 2 hal lah antara manajemen dan juga urusan dan juga majikan yang kita punya kerja terhadap urusan tuhala JKK. JKKP tu lagi ya, JKKP. Biasa dengar JKKP? Dah lama dah tak dengar. Biasa dengar JKKK ya, kan? JKK Kampung Selamat. Tapi kita dengar ada JKKP. Akta Menteri Kebenaran Bos. Yang sebenarnya kita patuh dan selamat, saya makan tapak. Sebenarnya saya makan tapak kerja sendiri, tanggungjawab kita punya lah. PI ni ada PI. PI nombor dah kan? Ini dah 10. Semua dah buat habis. Tak ada tambah lagi. Dah 10 dah. 2 bulan PI, KPI. Siapa yang belum buat? Sila pastikan buat. Berapa? 10? 5? 6? 6 kena buat 60 lah. 6 je. AD berapa? 12? Dah habis dah? Siap? 1? Ya, dah habis 2 lebih pula. Tuan-tuan ingat ada AZ, ada ADU. Tak dapat ADU sebab tak dapat PI. Ada lah.
Dia tak buat BI, tak capai BI, tak dipanggil review. Apa yang promotion tu hati-hati lah. Okey, seterusnya kita penuh pematuhan kediri. Kita penuh pematuhan kediri. Kita ada berdos, education compliance, compliance. Jadi itulah akta perkara literacy. Tuan-tuan dan sekalian nanti, kalau akta perkara literacy nanti, boleh jumpa dengan saya lagi. 3 hari atau 5 hari. Itu buku tu kita minum air. Kuning tu tahu, akta perkara literacy. Ada 56 section, ada 123 peraparan. Itu kenapa lah? Aku nak ambil nanti tasmen. Ada sini ada dunia nama tasmen. Personal. Ada. Kan MB tanggung kan? Sampai A1, A4 boleh apply. MB bayar semua. Di kelas tak 2 hari lah. Ada saya punya staff tu, dia buat dekat KM Kampung Pandan A4. Nak ambil lagi. MB tanggung semua. Tapi kena daripada awal tu kena mohon lah. Mohon untuk masuk kelas. Kalau boleh masuk lah, 6 orang, 10 orang ke, set satu kelas. KM kelas masuklah. Buat A1 ke, A4 ke. Yang berminat lah. Perubatan lah satu hari. Siapa yang buat PJJ pun memang ada belum BO lagi. Buat BO open. Boleh buat BO open. Saya ada B1. Boleh lah. Masa kita dulu, kami sambil kita sambil buat personal juga lah. Dan tu lah. Itu boleh ke? Ambil kata di sini. Okey, seterusnya pemakasan keselamatan oleh kejuruteraan. Jadi kita buat betul-betul spesifikasi, buat spek, betul-betul pelayanan, kemudian kita kena selamat. Ini pentinglah daripada pemakasan keselamatan oleh kejuruteraan. Sekali hari ini kita semua remote, betul? Kita punya switchgear remote, betul? Sekali ya, semua motorized kan? Sekadar. Jadi motorized ni daripada RCC dia boleh, dia tengok EFI nyala, dia boleh off sana dah feedback video. Kan? Yang baru ni berlaku di IOI tu macam mana? Siapa orang KM? Kemudian yang McGrady meletup tu, kita punya PMU transformer meletup, habis. Jadi benda macam tu bila jadi kemalangan, sebenarnya paling penting tuan-tuan dah jadi kemalangan. Biasanya sebenarnya kita katakan bila last maintenance. Betul? Bila last maintenance? Kita kena jaga lah. Okey, seterusnya elemen julang dan benam. Julang dan benam maksudnya jika siapa yang kata mengambil inisiatif untuk diangkat lah. Maksudnya itu macam tu lah. Siapa yang tak bertindakan tu ambil kata respon tu macam di benam lah. Benam tu taklah benam dalam tanam. Itu tu benam. Okey, pertama ada JKP terbaik. JKP ni Jabatan Besar Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Tengoklah. Ada JKP terbaik, kemudian individu peserta terbaik. Ini julang lah, julang. Angkat. Maksudnya julang. 3 jabatan, kajaran kontraktor yang okey. Tapi kalau tuan-tuan jadi kontraktor, mampu sebagai kontraktor okey. Ada kontraktor yang okey ke? Jadi dia sangat lah. Okey, ini julang. Seterusnya, domestic inquiry, DI. Apa DI? Sekarang saya peringatan Biasa dengan DI? DI ni siapa biasa dengan integriti? Haiwan dalaman. Bisa dengar haiwan dalaman? Unit haiwan dalaman. Bisa dengar? Dia akan buat sekiranya berlaku sesuatu salah laku anggota kerja, dia panggil DI lah, dia panggil untuk tindakan. Bisa dengar? Biasa tahu staff dia, tahu staff dia, dah kenal staff dia untuk diambil tindakan. Okey. Siapa yang kenal pasal dengan haiwan dalaman ni saya dah 3 kali. 3 kali. Masa saya sepanjang saya bertugas 3 kali. Staf pergi barang, staf jual barang. Saya kenalah, sebab saya yang approve. Saya biasa satu kes saya tu ni, kabel hilang berjuta. 3 tahun saya masuk mahkamah. So staf kena buang, 3 stok whisper kena buang. Dia ambil, ingat dan itulah. Barang dia transfer antara stok tapi tak sampai ke stok tengah jalan. Jadi yang handphone saya kena hadirlah banyak. 3 kali saya kena dengan pengalaman. Bila siapa nak try dengan pengalaman boleh try. Dia punya passion dia macam polis juga. Dia punya soalan macam polis lah. Kenapa sebab apa tu mana? Tapi benda-benda tu ada video semua lah. Siapa di masa dia orang ambil barang tu, haiwan dalam ada follow video apa semua. Betul? Jadi terdapat dari situ saya nasihat kepada tuan-tuan
kita kerja dari ni. Kita kan tahu di mana review kita, di mana. Betul. Kita kan tahu isu tu jadi nasihat saya. Ya. Kita kan tahu bila tiba-tiba ada satu laporan sampai ke atas nak dengan kita tak pasti benda tu elakkan lah. Boleh? Itu jaga diri saya sendiri. Kita punya kita protektif diri kita. Okey, seterusnya kita berikan undang-undang dan keselamatan serta pekerjaan. Okey, kita berhenti minum dulu pada tajuk baru ni. Kita jumpa balik pukul 2 Oi. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa pukul 10.30. Okey, terima kasih.